daripada YouTube channel saya. Tapi hari ni bukan pasal skincare. Bukan pasal day in my life. Bukan pasal unboxing, bukan pasal review, more. So hari ni bukan pasal benda tu. Tapi hari ni adalah pasal apa nama dia? Saya tak ingat. Korang tu tak hari ni pasal bentangan apa? Hari ni saya nak bentang. Tapi kita fikir. Saya tahu hari ni saya nak bentangkan daripada saya punya course iaitu pengajian Malaysia 2 daripada course saya iaitu Diploma Computer System and Networking. Okay, dia tajuk bentangan saya ni pasal dasar pembangunan nasional. Okay, kita dah tahu tajuk tau. So sekarang sebelum kita masuk ke dia punya isi kepentingan dia, objektif, okay, saya nak tanya dekat korang. Korang tahu tak apa itu dasar? Tak tahu? Okay, jom saya bagi tahu. Let's go. Okay. Jom kita buka je. Okay, kita dah masuk. So, saya dah lupa. So, dasar tu macam kalau untuk bagi kita orang biasa, dasar tu macam mengenai satu hasrat yang kita nak capai ataupun kita nak mencapai kita punya kehendak. Okay, dia macam satu penyataan lah untuk mengenai hasrat ni maksudnya. Faham tak? Okay, kalau hasrat, macam nak satu contoh lah untuk kita contoh lah, saya nak iPhone baru lah macam tu. So korang mestilah nak kerja, kumpul duit, betul tak? So korang kumpul duit, lepas tu korang nak capai ke hasrat tu. So korang menabung, betul? So korang tabung, korang dapat untuk mencapai, korang menabung tu untuk korang punya iPhone. Macam tu lah hasrat juga korang untuk usaha sesuatu untuk mencapaikan korang punya kehendak. Okay, kalau bagi ada satu lagi iaitu macam pengistirahat. Itu hasrat dan ideologi kerajaan yang dibuat dari semasa ke semasa lah. Itu maksudnya dari setiap masa benda tu untuk kita benda tu akan dibuat dari semasa ke semasa untuk kita untuk selesaikan masalah kita, untuk mendapatkan hasil atau mencapai objektif yang kita disasarkan, maksudnya yang kita target maksudnya. Okay. So korang dah tahu maksud dasar. So jom kita pergi tengok apa pula kepentingan dia. Okay. So kepentingan dia ada banyak. Jom kita kira ada berapa. Kira sesama saya ada berapa? Ya, betul, ada 7. So yang pertama adalah apa? Meningkatkan kecekapan. Maksudnya ini dari kepentingan untuk dasar kerajaan. Kita tak masuk lagi untuk dasar pembangunan. Ini dasar kerajaan. Ini macam tajuk depan dia sebelum kita nak masuk ke situ. Okay? So dia meningkatkan cekapan. Maksudnya kita untuk tingkatkan kecekapan kita lah. Janganlah sikit macam lembab sangat. Itu untuk dasar kerajaan. So kepentingan dia itu macam kepentingan ni macam kita punya kepentingan ni macam cara-cara dia. Cara-cara, langkah macam tu lah. Okay, untuk kita meningkatkan kecakapan, panduan bagi mencapai objektif, untuk mengatasi masalah, mengedarkan orang ramai perlunya satu amalan baik. Maksudnya untuk menyedarkan, maksudnya kita kena sedarkan ke orang lain, dekat semua orang. Yang satu, kita perlu amalkan amalan yang baik. Maksudnya kita tak boleh amalkan sedangkan duit. Jom kita buat ni. No, it's the wrong. Itu salah. Korang kena bagi kawan korang ataupun orang-orang ramai tentang kita kena jom kita solat kat surau jom. Ni kan hari ni. Macam tu contoh. Solat kat surau untuk dapatkan pahala yang lebih banyak. Okay. Meningkatkan produktif. Produktif tu apa? Okay, jom saya bagi tahu. Produktif ni macam benda yang tepat lah untuk tepat, berjaga-jaga. Okay, macam tu. Untuk kan menghasilkan benda tu dengan lebih tinggi lah. Okay, kedua, mengurangkan kos pengurusan. Maksudnya dia bukan, korang nampak ayat kat sini macam complicated kan, tapi tak. Sebenarnya mengurangkan sini sebenarnya berjimat. Okay, meletakkan asas pentadbiran negara. Ni macam untuk orang-orang atasan lah. Maksudnya dia macam ni bukan benda siap macam kita tengok dia macam wah complicated kita tak. Okay, macam meletakkan asas ni adalah macam kita meletakkan sesuatu benda yang baik ataupun asas untuk pentadbiran negara. Itu kalau untuk negara kita. Kalau untuk macam kita yang biasa-biasa dia, kita macam meletakkan sesuatu yang baik ataupun yang
Okey, meletakkan asas kalau untuk macam kita orang biasa kan tadi, macam meletakkan sesuatu benda yang baik untuk di tempat yang baik maksudnya. Maksudnya kalau kita nak benda yang baik, kita kena letak benda tu dekat tempat yang betul. Okey. Kalau tahu benda tu salah, jangan diletakkan tempat yang baik. Okey, macam kita tengah macam ni, kita dah buat dekat tempat orang-orang yang semuanya baik-baik. Macam tu lah maksudnya. Okey. Okey, so jom kita pergi ke page terusnya. Ini dia isi-isi untuk Dasar Pembangunan Nasional yang ditunggu-tunggukan. DPN ni bila dilancarkan oleh siapa? DPN ni kita dah tengok, korang boleh baca dekat sini. Dilancarkan oleh YAB Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 17 Jun 1991. Yang itu pun nenek aku pun tak lahir lagi. Okey, diperkenankan menggantikan DEP. DEP ni apa? Saya dasar ekonomi. Saya dasar ekonomi lah tapi saya tak ingat. So, untuk mengekalkan matlamat serambang dua mata, iaitu membasmi kemiskinan dan menyusukan semula masyarakat ke arah pengukuhan perpaduan negara. Okey, maksudnya macam mana? Maksudnya dia dengan dia menggantikan DEP, okey, untuk mengekalkan matlamat dengan serambang dua mata. Serambang dua mata tu macam kita untuk membasmi kita bukan membasmi kuman tapi membasmi kemiskinan, untuk menyusun semula masyarakat ke arah jalan yang betul dan mengikut perpaduan negara. Bukan untuk kita menyesong ke kiri ke kanan, tak. Maksudnya lurus straight ke hadapan. Itu maksudnya mengukuh perpaduan negara lah. Okay. So, dimensi baru DPN ni adalah apa dia? So, dia ada 4 kat sini. Korang boleh baca juga. Nak baca? Boleh pause video ni dan baca. Kalau saya laju sangat, saya minta maaf. Okay. Dia macam memberi penekanan kepada strategi pembasmi kemiskinan. Ni maksudnya dia betul-betul tekankan. Maksudnya dia betul-betul memberi macam ada satu college dekat asrama yang saya tahu iaitu YBK. Itu Yayasan Basmi Kemiskinan. Yang tu pengurus dia adalah Datuk Zainal Abidin. Okey, dulu saya dari sana. Okey. Itu adalah salah satu tempat yang membasmi kemiskinan. Yang kedua, apa maksud yang kedua? Mewujudkan masyarakat pedagang dan sembunyi putra. Apa tu maksudnya? Kita mewujudkan masyarakat yang berdagang. Berdagang maksudnya yang berdagang ni macam dalam perindustrian, maksudnya dalam bidang ekonomi lah, maksudnya berniaga. Dalam berniaga untuk bumi putra, maksudnya macam mewujudkan masyarakat yang suka berniaga. Kalau tak ada berniaga, macam mana duit datang, macam mana orang tu nak makan, tu tak. Itu pun juga boleh mengelakkan daripada untuk basmi kemiskinan juga. So, nombor 3, apa maksud dia? Menggalakkan penglibatan sektor swasta. Maksudnya kita menggalakkan lah. Bukannya wajib tapi digalakkan untuk melibatkan sektor swasta. Sesuatu macam mana? Macam kita bekerja dalam tempat swasta. Apa je dalam tempat swasta? Siapa tahu? Komen di bawah. Okey, maksudnya swasta lah. Macam mana? Dalam benda IT ke, dia bekerja dengan swasta, bukan kerajaan. So dalam sektor swasta. Apa maksud nombor 4? Menumpukan proses pembangunan sumber manusia, sumber nilai dan etika. Apa tu? Sumber manusia itu maksudnya adalah macam daripada sumber makanan, dari sumber makanan, daripada sumber penilaian, sumber makanan lah, daripada sumber manusia yang kita berniaga semua tu. Apa itu sistem nilai? Saya pun tak tahu sistem nilai itu apa. Jom kita tengok sama-sama. Siapa tahu? Komen di bawah. Kita tunggu. Korang boleh pause video ni untuk komen di bawah. Jom sama-sama. Sistem nilai itu ialah, nilai adalah untuk pandangan yang baik. Dia macam daripada pandangan manusia tentang perkara yang baik. Etika? Apa itu etika? Pause video ini untuk tahu apa itu etika.
tu adalah sesuatu benda yang kita, macam kita punya tingkah laku macam tu. Baik buruk kita, okay. Seterusnya proses macam tu. Benda ni sebenarnya macam nombor 4 ni boleh ditumpang kepada macam budak-budak yang baru nak membesar macam tu, okay. Ni patutnya dipupukkan oleh, itu maksudnya proses pembangunan sumber manusia. Sumber manusia daripada sistem nilai, dari etika, semua perlu dijaga daripada kita punya makan minum, penilaian, pandangan mata, kita punya tingkah laku, kelakuan kita, semua itu perlu dipupuk dari kecil. Nanti dah besar, barulah kita pula yang dah besar, kita akan pupuk pula dekat budak-budak yang baru nak membesar. Okay, masa kita tadi, maksudnya kita saling tegur menegur atau sebenarnya janganlah kita pandang ke atas sangat. Korang jangan pandang ke atas. Kita sentiasa pandang di mana-mana saja. Maksud pandang ke atas bukan korang tengok atas macam tu. No. Bukan. Maksudnya pandang ke atas tu maksudnya korang sombong macam tu. Korang jangan sombong dan kita saling tolong menolong dan pemurah. Okay. So, jom kita tengok ke seterusnya. Okay, so sekarang kita dah masuk yang kata seterusnya. Apa ni? Objektif utama dasar pembangunan negara nasional. Okay, dasar dia. Apa objektif dia? Kita dah tahu benda tu semua. So sekarang jom kita tahu objektif dengan strategi dia. So kita pendekkanlah nama dia, iaitu DPN, iaitu Dasar Pembangunan Nasional. Objektif utama dia lah ini adalah matlamat terakhir daripada DPN, iaitu Dasar Pembangunan Nasional adalah perpaduan negara rupanya. So ini adalah matlamat terakhir, maksudnya macam betul-betul cara terakhir untuk mengatasi perpaduan negara. Okay. Apa pula kedua? Untuk mencapai taraf dunia maju daripada holistik dari segi keadilan nasional, nilai, etika, moral, kestabilan politik dan lain-lain. Apa tu maksudnya kita kena majukan negara dengan secara holistik, iaitu holistik ni macam pandangan lah. Okay, macam pandangan. Siapa yang tahu lebih dalam pasal holistik boleh komen kat bawah, okay. Okay, dari segi keadilan sosial ya. Sosial. Maksudnya dalam keadilan, kita punya bercakap, okay, kita punya cara pertuturan kata kita. Lepas tu daripada nilai, maksudnya daripada kita punya pandangan, okay. Dan etika daripada kita punya tingkah laku, moral dari kita punya sikap, okay, ataupun daripada kestabilan politik kita. Okay, kestabilan politik iaitu macam kecakapan ataupun kita punya perpaduan, okay, macam itulah. Dan sebagainya lah. Okay, so jarang. So sekarang jom kita tengok untuk strategi DPN, iaitu Dasar Pembangunan Nasional. Okay, apa itu? So dia ada 8. Banyak. So sekarang saya akan terangkan sahaja. So korang just kalau nak baca ataupun apa, korang boleh pause video ni, okay? So sekarang saya terangkan saja kat korang, okay? Nombor 1, apa maksud nombor 1 tu? Mewujudkan sehingga optimum secara matlamat dan pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan. Apa tu? Maksudnya kita mewujudkan keseimbangan yang secara optimum lah maksudnya, okey, antara matlamat pertumbuhan ekonomi atau pengagihan. Maksudnya jangan kita macam untuk pandang untuk sebelah je. Okay, aku nak bagi dekat ekonomi je lah macam tu. No, korang tak boleh buat macam tu. Korang kena pandang dekat dua-dua dan wujudkan dua-dua untuk mendapatkan keseimbangan optimum antara matlamat korang. Okay. Nombor 2, pembangunan yang seimbang bagi sektor utama ekonomi. Apa tu? Maksudnya korang kena pembangunan yang seimbang bagi sektor ekonomi. Maksudnya korang kena bangunkan benda yang seimbang bagi sektor utama ekonomi korang. Okay? Yang ketiga, apa dia tu? Menghapus. Kenapa kau nak menghapus? Untuk kesetaraan sosial dan ekonomi negara. Kenapa? Okay, maksudnya mengurang atau menghapus ketaksamaan sosial ekonomi. Maksudnya kita macam mengurangkan atau menghapuskan benda yang tak elok ke, benda yang baik, macam sosial tu macam macam membuli ke apa semua tu atau berkata-kata kotor. Apa pula ekonomi? Iaitu macam berjual benda-benda yang haram. Nombor 4, apa pula
nombor 4 itu menggalakkan dan membuka interes nasional. Maksudnya kita kena menggalakkan dan memperkukuhkan lagi integrasi nasional. Kita jangan pandang remeh. Dia cakap, lah, benda ni ke? Lantaklah, jangan abaikan. Tapi kita kena, benda ni tak wajib, tapi korang macam menggalakkan atau lagi memperkukuhkan lagi benda tu. Okay? So benda ni maksudnya benda ni inilah namanya strategik dia. So inilah strategik dia ataupun langkah-langkah dia. Okay? So nombor 5, membangunkan masyarakat yang progresif. Apa tu progresif? Sila komen kat bawah, saya yang tahu. Okay? Yang tahu nanti saya akan balas. Okay. Ada hadiah yang sangat minimum. Siapa bagi tahu maksud-maksud ataupun kata-kata yang tadi saya suruh korang komen dekat bawah. Okay. Dan tu nanti saya akan PM korang dekat korang punya video. Okay, so sekarang kita sambung. Apa tadi? Nombor 5, membangunkan masyarakat yang progresif. Membangunkan masyarakat yang maksudnya korang kena bangunkan masyarakat. Okay, progresif. Jom kita cari maksud dia. Sebelum kita menunggu orang-orang yang nak bagi tahu, so jom kita tunggu sekejap and nanti saya akan beritahu maksud dia. Okay, dah tahu maksud dia apa? Okay. So nanti kita akan tengok pada akhir video. Okay, so nanti saya akan tengok dan akan tengok dekat orang-orang yang bertuah. Okay, progresif tu maksudnya memajukan. Maksudnya kita kena majukan benda-benda tu lah. Okay, daripada memajukan dia pandangan. Okay, macam tu tadi. So, okay, jap. Maksud dia adalah menuju ke arah perbaikan ataupun kemajuan. Okay, kemajuan daripada kemajuan ekonomi ke sosial ataupun politik. Okay, daripada kemajuan tu. So, kita kena membangunkan masyarakat yang ada sifat yang suka macam terus maju ke matlamat diorang. Okay, macam tu maksudnya. Okay, yang keenam pada menuju semua masyarakat. Apa tu? Okay, menuju sumber manusia negara. Ialah itu adalah pekerja yang berfungsi dalam organisasi atau kita mengenai macam orang ke kerjaya dia, sumber untuk membantu korang dalam untuk memajukan lagi organisasi ataupun kerja ataupun falsafah, polisi, produser atau amalan-amalan yang berkaitan dengan pengurusan kerja dalam sesuatu company ataupun syarikat ataupun organisasi. Okay, itu adalah maksud sumber manusia. Okay. So sekarang itu maksudnya kita kena majukan lagi benda-benda tu dengan memberi peluang kepada orang yang nak bekerja. Jangan just kau belajar sampai sini je. Yelah, kadang-kadang pembelajaran tak penting juga. Okay, kita kena beri diorang peluang. Okay, beri peluang kepada diorang. Okay, beri peluang kepada diorang untuk dapatkan untuk beri diorang peluang untuk diorang menuju ke depan untuk mara ke hadapan supaya tidak lagi adanya kemiskinan. Itulah cara untuk kita masmili juga kemiskinan. Okay. Yang ketujuh, menjadikan sains dan teknologi sebagai teras perancangan pembangunan negara. Ya, betul, kita kena menjadikan sains dan teknologi. Kalau tak ada sains dengan teknologi, macam mana korang nak buat benda tu? Memang orang kata, dulu boleh je. Ya, dulu tu boleh. Dulu diorang ada juga pemikiran yang sangat dalam. Diorang tahu juga sains dan teknologi. Tapi bukan berdasarkan sains dan teknologi kita yang sekarang. Yang sangat canggih, sangat just di hujung jari. Tap dah dapat jawapan. Tik dah dapat jawapan untuk kiraan ini, itu. Tap dah benda tu dah boleh siap. Macam 3D lah semua, nampak? Semua di hujung. Tapi kalau dulu sangat-sangat susah. Diorang semua kena buat sendiri. Diorang tak ada telefon. Diorang tak ada alat untuk printer. Semua diorang kena lukis sendiri dan bina sendiri guna tangan. Guna tangan. Bukan guna alat tangan tu. Diorang kena guna asah batu tu atau asah kapak kayu untuk jadikan kapak ke, asah batu tu untuk jadikan pisau ke, macam tu maksudnya. Okay, dulu susah. So sekarang benda dah senang buat.
Okay, jadi sebab korang benda dah senang, korang buat, okay, gunakan. Jangan susahkan. Lagi-lagi kalau kenderaan, kan teknologi kenderaan. Dah senang, gerak je, okay. So apa nombor 8? Mengutamakan perlindungan alam sekitar dan ekologi manusia Malaysia. Maksudnya korang mesti melindungi dan memelihara alam sekitar dan ekologi. Korang jangan pandang remeh je. Alah benda tu jangan, tak apalah, sikit je aku letak ni, oh sikit je aku buang ni. Tak, walaupun macam tu korang kena pandang benda tu sikit-sikit. Orang lama, oh dia dah buang sini tak, oh kita boleh buang, korang buang. Okay, so kita kadang-kadang perbuatan kita ni mencontohkan orang yang berada di belakang kita. Okay, macam perbuatan kita ni akan dijadikan contoh pada orang yang nampak apa yang kita buat. Okay, macam oh dia buat benda tu, oh nanti aku buat jugalah. Macam tu, okay, jangan. Lagi satu, kalau korang macam contohlah macam alam sekitar kan, korang buang sampah. Macam tu, buang sampah sikit je, tak apa, nanti ada orang bersihkan. Memanglah sikit, tapi itu kalau dalam agama Islam, itu adalah dosa kecil, bukan dosa besar, dosa kecil dekat korang. Orang yang kutip dapatlah dosa, bukan dapat, dia orang dapat dosa, dia orang dapatlah pahala kecil. Walaupun kecil, dapat juga daripada korang dapat dosa kecil, dia orang dapat pahala kecil. Mana berbaloi? Okay. So, okay, jom kita ke seterusnya, okay? Okay guys, ini kalau saya pandangan saya tengok kat slide, ini adalah slide terakhir kita guys, slide terakhir. So, iaitu pasal pelaksanaan DPM, maksudnya program pelaksanaan dia. Apa program-program dia yang telah yang telah pernah dilaksanakan lah, maksudnya antaranya untuk apa tu DPM, siapa yang kadang-kadang cepatkan video. DPM adalah Dasar Pembangunan Nasional. So kita kena ulang juga, okay. Pertama, pencapaian yang berkualiti dan berkekalan. Ini adalah program pelaksanaan. Macam kita kena, maksudnya pencapaian akan benda yang, maksudnya benda tu kita akan dapat benda yang berkualiti, yang bagus dan berkekalan. Maksudnya benda tu akan sentiasa diingati ataupun dipandang ke orang yang seterusnya, ataupun dia macam dipamerkan. Maksudnya benda tu akan benda yang kekal maksudnya. Yang kedua, persaingan dalam pasaran antarabangsa. Okey, persaingan antarabangsa ni persaingan antarabangsa yang sihat. Okey, bukannya aku nak pasang ni sebab aku nak ini tu, aku nak harta tu, aku nak duit macam tu. No. Okay, bukan. Okay, maksudnya persaingan dalam antarabangsa yang sihat. Maksudnya yang sihat untuk mendapatkan benda yang sihat lah. Maksudnya macam kita kalau dalam belajar, okay, ni kalau untuk kerajaan kan, ataupun orang atas kan. Macam dalam belajar, kita bersaing dengan ni. Kita bersaing secara sihat. Okay, macam untuk mendapatkan kedudukan nombor 1 ke dalam kelas ataupun dalam sekolah, macam tu. Dan wawasan 2020. Okay, wawasan 2020 ni benda macam sekarang kita dah 2022 kan. So sekarang wawasan 2020 ni yang dulu punya, dan lepas juga ke wawasan 2050. Okay, so wawasan 2020 ni yang perlu diamalkan lah. Siapa tahu, korang tahulah wawasan 2020 macam mana, okay? Okay, nombor 4, pembasmian kemiskinan. Pembasmian kemiskinan ni maksudnya dari macam-macam cara, daripada kita buat college ke, kita buat asrama. Okay, kalau asrama ataupun asrama yang saya tak ada YBK, Yayasan Basmi Kemiskinan yang ditubuhkan oleh Datuk Zainal Abidin. Okey, pengetua kalau dekat dua tempat yang setahu saya. Dia ada politik, okey, yang tempat tahu yang saya duduk ya. Dia ada untuk budak sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah rendah ni untuk budak tingkatan 3 dengan tingkatan hingga sekolah rendah tu untuk darjah 4 hingga darjah 5. Darjah 6. Okey, kalau tingkatan dari tingkatan 1 hingga tingkatan 2. Bila korang habis kat situ, korang boleh juga minta pengetua kat situ akan tolong korang untuk masuk Uni KL. Sebab dekat diorang ada berhubung lah dengan Uni KL tu, okey. Penyusunan semula masyarakat. Penyusunan semula masyarakat ni, kita menyusun semula masyarakat maksudnya dengan mengajar diorang, okey. So, jom kita masuk ke rumusan.
Okay, kita masuk dekat rumusan, tapi siapa rasa tadi saya terangkan nombor 5 tu cepat sangat, saya akan terus mula sikit lagi, okay. Penyusun semula masyarakat ni maksudnya kita, bukan kau kena susun semula, bukan nak susun semula masyarakat tu, bukan. Maksudnya kita macam mengatur, mengajar dia orang. Semula masyarakat bukan yang dewasa tak apalah. Maksudnya kita dengan belajar balik. Okay, kalau yang tengah budak-budak yang kecil lagi tu, ajar dia orang daripada situ. Nanti dia orang besar, dia orang tahu, oh benda ni tak betul. Okey, benda ni tak. Macam tu. Dia orang kadang-kadang dari kecil dengan besar korang dah ajar. Tiba-tiba dewasa dan jadi lain. Sebab apa? Itu adalah pengaruh rakan sebaya. Okey, korang kena ibu bapa korang jangan lupa tengok anak-anak korang. Okey, siapa yang dah kahwin, tengok anak-anak korang. Okey, rumusan dia. So sekarang kesimpulan daripada video saya pada hari ini adalah Dasar Pembangunan Nasional ataupun DPN masih mengekalkan matlamat utama tu DEB. DEB ni apa? Saya akan bagi tahu korang. DEB ialah Dasar Ekonomi Baru maksud dia, okey. Dasar ekonomi baru ni untuk mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi berasaskan pembangunan yang seimbang dalam pengagihan yang saksama untuk mencapai keadilan sosial dan mengukuhkan perpaduan negara. Itulah kesimpulan kita pada hari ini, okay? So guys, korang dah faham apa saya terangkan dari awal sampai kering tekak saya ni kadang-kadang. So, okay guys. So sampai situlah video kita pada kali ini. Okay guys, bye bye. Jumpa korang pada video akan datang. Jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, bye bye.